Korang tak boleh nak selesa sangat. Itu je saya nak pesan. Okey. Jadi saya kelakar lah bila Walaau ni dia sangat sangat yakin. Sangat yakin yang kononnya Kelantan ni susah. Well, I tell you something lah. Everything has their first time. Semua benda akan ada kali pertama. Akan ada kali pertama. Jadi tak mustahil dengan kuasa Allah Ta'ala, kan? Mungkin kali ini kerana aura PMX, mungkin 6 negeri ni disapu bersih oleh PHBN. Dan kita nampak rakyat sudah sedar sebenarnya yang PN ini, Perikatan Nasional, tak bersih langsung, tak stabil langsung, betul tak? Jadi okey, apa kayu ukur Kelantan ini sudah berjaya dalam masa 33 tahun ni, saya nak tanya. Dari segi kebajikan rakyat, sistem pengangkutan awam, sistem jalan raya, kadar pengangguran, apa lagi? Kes dadah, kes masalah sosial anak muda, bagaimana? Atau syok sendiri untuk mengaburi mata dan menipu pengundi luar serta anak muda Kelantan, kononnya PAS Kelantan terpaling cemerlang. Dari segi apa? Allahyarham Prof. Dr. Kamarudin Kaca sendiri pernah menegur kerajaan PAS pada tahun 2012 bahawasanya PAS gagal memajukan negeri Kelantan. Tetapi sayang, thank you Lee, teguran beliau itu disalaherti dan dicemuh serta dihina. Cukuplah rakyat Kelantan. 33 tahun bagi ruang dan bagi nyawa kepada pemerintahan PAS ni. Pilihan raya kali ini perlu ubah dan tukar. Berikan nafas baru untuk negeri Kelantan. Kita nak berubah angin, serah angin baru pula kali ni. Sudahlah. Tak penat ke dengan dalil-dalil, dengan alasan, dengan tuding jari kepada orang lain? Tak pernah salah. Dia tak pernah salah. Pernah tak dia akui? Okey, dia pernah akui sekali je salah dia, iaitu tersilap dalam perjanjian Lembah Sirih tu, tanah Lembah Sirih tu. Nabi pun berhijrah, betul. Jadi saya nak tanya korang ni, kenapa kerajaan, saya pernah cakap benda ni pada masa live saya tapi dah lama dah. Kenapa kerajaan Islam Khalifah Umayyah tumbang sedangkan mereka memerintah guna dasar Islam dan dia melaksanakan hudud? Kenapa Allah tidak membantu kerajaan Islam ini? Jawapannya, mereka klaim mereka memerintah cara Islam dan memerintah dan ada undang-undang hudud, melaksanakan undang hudud. Ya. Sedangkan khilafah di khalifah di tahun-tahun akhir adalah sebuah kerajaan yang korup. Melakukan rasuah, seleweng harta rakyat. Manakala hudud dikenakan kepada siapa? Dikenakan kepada marhain sahaja yang melawan khilafah ni. Kan? Khilafah Islamiyah, Khilafah Umayyah. Jadi undang-undang hudud itu dikenakan kepada rakyat saja, kepada marhain saja. Siapa yang lawan khilafah ni bererti melawan Islam. Sebab itu kerajaan Islam Umayyah tu tumbang dan ditumbangkan. Moral of the story apa? Sedangkan khalifah yang klaim memerintah cara Islam pun wajib umat Islam jatuhkan sekiranya kerajaan tu zalim dan gagal kepada rakyatnya. Ini pula satu kerajaan yang klaim dia nak memerintah cara Islam tapi dia tak buat pun. Tapi jelas gagal. Okey, betul. Dan Kelantan adalah contoh di mana PAS gagal memerintah dengan baik. Untuk peringatan orang PAS, Perdana Menteri terdahulu pernah memperuntukkan beratus-ratus juta sebenarnya kepada Kelantan untuk membantu menyelesaikan masalah air di Kelantan serta memberikan peruntukan untuk pembangunan Kelantan. Jadi PAS ni dia gagal melaksanakan janji manifesto yang mana menyediakan 90% bekalan air bersih kepada rakyat Kelantan. Jadi kita tengok mereka ni pernah duduk dalam kerajaan persekutuan 33 bulan. Apa yang mereka buat? Betul tak?
Jadi korang tengoklah baru ni dia minta 8 bilion daripada PMS. Dia minta sampai 8 bilion guys. Untuk air Kelantan. Rupanya yang diperlukan hanyalah 1.7 bilion. Dalam pembedahan terbaru oleh Rafizi Ramli, hanya diperlukan 1.7 hanya diperlukan satu sahaja loji rawatan air tambahan untuk menyelesaikan masalah air Kelantan, bukannya 7. Dia tulis dalam laporan yang dia nak tu, dia kata dia perlukan 7 loji rawatan air. Persoalannya kenapa kerajaan PAS di bawah Tuan Ibrahim Tuaman dulu gagal memberikan 1.7 bilion sewaktu PAS memerintah 33 bulan menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Jadi kenapa PAS gagal memerintah dan gagal mengadakan 1 loji rawatan air di Kelantan? 1, bukan 7, 1 je. Kenapa masa korang jadi kerajaan 33 bulan, korang gagal provide untuk Kelantan? Jadi benarlah sebenarnya kerajaan PAS 33 bulan dan bersatu tu hanya sibuk kerja jawatan dan sakau dari bantu rakyat tu sendiri. Adakah begitu? Kan? Okey, baik. Sebagai peringatan kepada rakyat Kedah pula. Tadi kita dah ke Terengganu, kita ke Kelantan, sekarang kita ke Kedah. Dah lebih 3 tahun Sanusi ni jadi MB. Tapi satu habuk sumbangan pun tak ada untuk negeri Kedah. Yang ada cuma janji kosong sebab dia ni memang kaki gebang pun. Dan antara janji-janji dia kata masalah air menjelang tahun 2023 sedapat peruntukan hampir 1 bilion tu daripada kerajaan pusat akan selesai. Peruntukan dah dapat, tapi masalah air tak selesai. Kemanakah duit tu? Berapa persen sekarang ni dah berjalan? Gagal. Okey, cadangan untuk projek lapangan terbang Kulim KSP bernilai 7 bilion. Hanya gebang saja. Sebenarnya dia tak ada apa-apa pun. Dia tak ada tak pohon, dia tak ada pemilikan tanah berlaku. Dia tak serius dalam membuat tu cuma nak bagi rakyat Kedah ni yang mudah percaya pada dia rasa kagum. Itu je lah. Lepas tu bila tak, dia nak terbitkan persepsi lah kononnya nak didirikan oleh kerajaan pusat dan sebagainya. Sedangkan kalau kau serius nak buat KSP tu, kenapa masa kau dalam kerajaan pusat 33 bulan tu kau tak sungguh-sungguh untuk kejar kerajaan pusat masa tu? Kenapa kau tak heboh dalam media sosial berkenaan dengan bila nak bagi kami KSP, bila nak bagi kami Aerotropolis dan sebagainya, betul tak? Masa tu korang memang senyap. Sebab kenyang senyap lah, kenyang. Sekarang ni lapor kan. Okey. Jadi dalam membangun dan memajukan Kedah Rubber City Padang Terap, gagal juga. Membina dan memajukan pelabuhan Yan dan hub gas di Pulau Bunting, gagal juga. Membangun dan memajukan projek Langkah Sukar di Padang Maksirat Langkawi yang sepatutnya bermula pada suku kedua 2022. Dengan nilai pembangunan 40 bilion oleh Widat Group, gagal juga. Jadi apa pencapaian Sanusi ni, aku tak faham lah. Lepas tu dengan berkenaan dengan membina stadium baru di Sungai Petani bernilai berapa? 70 juta. Konon kita akan bina satu stadium yang boleh menandingi stadium Johor, stadium TNJ kan. Kononnya untuk kegunaan pasukan negeri. Habuk pun tak ada. Jadi yang dia buat adalah langgar SOP, uji pandu kereta Ford Ranger masa PKP. Mula-mula tak mengaku, lepas tu tuduh akak yang viral lah tu. Thank you Luffy. Tuduh akak yang viral tu, akhirnya dia kena kompos 1,500. Lepas tu diam-diam tutup mulut, zip mulut rapat-rapat, tak ada apa-apa. Lepas tu dia buat apa lagi? Kalah sama fitnah dengan Mahfuz. Lepas kes rayuan papasan dinaikkan daripada 50 sampai 120k. Sebab itu kita kata, kita ni jangan gebang sangat, kita jangan sombong sangat, kita jangan bongkak sangat. Daripada 50k kau terpaksa bayar 120k. Sebab inilah harga, harga yang kau duduk gebang, duduk membongkak, duduk inilah kan. Inilah harga fitnah yang harus korang bayar. Jadi gagal menyiapkan rumah masa banjir di Baling. Rumah masa banjir di Baling tu dia perlukan rumah untuk duduk lah.
kerajaan negeri dah berjanji pada bulan Disember 2022 patutnya dah boleh duduk. Sekarang ni kita dah masuk bulan 7 weh. Lepas tu kau nak tunggu setahun lagi pula. Kalau kau jadi kalau korang jadi kerajaan balik, lepas tu korang nak berjanji balik sampai bila? Sampai PRU16 pula. Yang kau akan laksanakan. Dan ini antara gebang-gebang MB Badut ni yang ternyata gagal ditunaikan. Persoalannya apakah kemajuan yang dibawa oleh MB Badut ni kepada rakyat Kedah? Dan mana ada kita tanya. Lepas tu dia duk kata Kulim High-Tech. Kulim High-Tech tu di bawah kerajaan persekutuan weh. Kau jangan. Apa dia? Weyani. Apa dia? MB dia bagi rumah dia. Ya ke? Ya ke dah bagi? Tak nampak pun. Dan clean. Boring topik sama je. Terpulang pada korang. Kalau boring tak payahlah tengok. Saya tak apa je. Okay. Saya tak selesai PRN. Saya tak selesai PRN daripada kita duduk ada rumah makan duduk gebang pasal harga barang hari-hari harga barang kan. Dia pun tak tahu apa yang dia nak cakap. Kalau boring pergi masuk room Mak Badak. Lagilah kan harga barang sampai fitnah dia kata ada orang Melayu makan BABI. Apa benda lah aku pun tak tahulah. Aku tak tahulah nak cakap apa. Bayangkan alright. Nabi tak ajar. Ya, Nabi tak ajar memfitnah juga. Nabi tak ajar berbohong. Nabi tak ajar tidak amanah kepada rakyat dia. Nabi tak ajar sakau duit. Nabi tak ajar kata kat orang lain kafir. Nabi tak ajar kata kat orang lain musuh Islam, sedangkan mereka adalah saudara sesama Islam. Kononnya Nabi tak ajar pecah belah. Come on lah. Kan? Nabi tak ajar rasuah. Nabi tak ajar mencarut di atas pentas ceramah. Ini ke satu model yang korang nak angkat. Korang ni selalu suka angkat orang-orang yang pelik-pelik macam Midin Tompok tu. Korang nak angkat dia sebagai Perdana Menteri atas kapasiti apa? Tak ada sumbangan langsung untuk negara masa dia jadi Perdana Menteri. Lepas tu kau nak ulangi kegagalan yang sama. Dia dah gagal sekali masa dia jadi Perdana Menteri. Lepas tu kau nak ulang balik orang yang gagal tu. Kan orang kau nak ulang dan ulang. Dia lepas jadi Perdana Menteri jadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Pulih tak negara kita? Tak pulih pun. Dia tak ada idea. Dia dikelilingi oleh idiots. When you are surrounded by idiots, kan, it contagious. Kan. Okay. Baik. Nabi tak ajar tipu. Dah cukup jumlah. Betul tu. Habis berjaya kat Anwar. Anwar sangat berjaya. Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat berjaya so far. Dalam masa 7 bulan ni banyak dia telah berikan kepada rakyat. Malah dia telah banyak berikan kepada negeri-negeri pembangkang juga. Berjaya apa? Berjaya kos sara hidup sekarang ni. Sekarang ni inflasi kita 2.8%. Kau rasa kalau kau lantik Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, kau rasa berapa kita punya inflasi sekarang ni? Zaman PN. Korang perlu ingat, ringgit dalam prestasi yang terteruk adalah RM4.75 paling teruk dalam sejarah. Itu berlaku semasa zaman PN. Kau bayangkan perbandingan zaman PN 33 bulan versus kerajaan perpaduan 7 bulan. Dari segi inflasi, zaman PN inflasi adalah 4.5%. Zaman kerajaan perpaduan hari ini dah mereda inflasi 2.8% setakat bulan Jun. Harga barang, zaman PN barang naik 3 kali ganda. Isu bekalan tiada stok di pasaran terutama musim perayaan dan melibatkan subsidi kerajaan seperti minyak masak. Zaman kerajaan perpaduan bekalan stabil tau setiap kali perayaan. Harga stabil, iaitu tidak ada
kenaikan yang terlalu signifikan. Banyak program, banyak inisiatif, banyak insentif. Contohnya jualan murah di bawah KPDN dan juga Pharma. Jualan ramah 30% barangan terpilih, barangan asas 30% diskaun. Ada tak korang buat masa zaman kau? Tak ada. Kan? Kau ada OPR pula. Zaman PN 4 kali naik OPR. Zaman kerajaan perpaduan baru sekali pada bulan Mei, 3 hari bulan Mei 2023 sampai sekarang ni. Even hari Khamis baru ni pun telah diwar-warkan bahawa tak ada kenaikan. Kekal pada 3.0. Jadi ada tak sekarang ni rakyat angkat bendera putih, aku nak tanya? Ataupun kes bunuh diri kerana kesempitan hidup? Itu hanya berlaku di zaman PN saja. Sebab itu saya kata kegagalan adalah kegagalan kita tengok bagaimana dia handle the situation. Jadi agak menggelikan hati bila Muhyiddin kata kerajaan sekarang ni gagal menangani kos sara hidup. Kos sara hidup melambung. Ini berita pada 22 Mei 2023. Dia kata apa? Dia kata kos sara hidup meningkat. Kos sara hidup meningkat bukan baru tau. Bukan baru. Ia berlaku sejak Muhyiddin jadi Perdana Menteri lagi. Tindakan buat PKP paling panjang di dunia diikuti dengan darurat itu sendiri mencengkam rakyat. Inflasi 4.5% semasa tu. Punya teruk sampai ayam dengan telur bukan saja mahal, tak ada pula tu. Kan? Kalau ada pun harga mahal. Yelah, demand tinggi. Of course lah. Peniaga boleh letak harga. Kau terpaksa beli juga sebab kau nak guna. Minyak masak yang paket tu langsung tak ada, tapi dekat negara jiran ada pula. Kan? Orang yang gulung tikar ni daripada zaman dia lah. Banyak mana rakyat yang menderita kesusahan sampai ada yang kibar bendera putih semua tu. Tapi dia sibuk dengan kutip komisen jana bawah meja. Kau nak cakap apa? Kau nak cakap pasal siapa yang lebih, zaman siapa yang lebih menderita? Cukup-cukup lah 33 bulan tu. Tutup lah. Tutup buku terus untuk Muhyiddin ni. Beras yang naik hanyalah beras import. Beras tempatan tidak naik. Lain kali membaca lah sikit. Jangan terlalu jumut. Jangan terlalu, kepala otak tu jangan terlalu macam mana kata jangan terlalu baca harakah sangat. Sinar harian pun dah jadi haramkah 2.0 dah agaknya sekarang ni. Dan korang bayangkan, Kabinet Perpaduan dibentuk awal Disember 2022. Yang beramat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim arahkan kos sara hidup dulu kita kena selesaikan. Semenjak daripada tu pelbagai usaha dijalankan oleh semua pihak. Kita nak boleh nampak bekalan minyak masak dulu pulih. Kemudian bekalan ayam, bekalan telur. Terpaksa kita import sementara telur tu untuk kita tangani masalah ketiadaan di pasaran. Untuk kita punya peternak-peternak dan penelur-penelur ni untuk dia orang punya pengeluaran ni dia dapat catch up lah, kan. Dan dalam beberapa minggu je tu berlambat-lambat pelabur masuk. PMX ke beberapa negara dia tanda tangani perdagangan yang bakal bawa peluang perniagaan dan pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Masa zaman Muhyiddin pelabur pun lagi. Dia duduk, hello, saya Muhyiddin Pak Jokowi, sampai macam tu sekali. Anwar Ibrahim tak perlu buat macam tu. Dia different level lah. Dia tak boleh nak disamakan Muhyiddin Tompok ni dengan Anwar Ibrahim. Jauh sangat. Macam langit dengan bumi lah. Lebih kurang macam tu. Jadi inflasi tak jadi naik hingga kan Bank Negara kita dapat saksikan pada Khamis lepas. Bank Negara berani kekalkan OPR. Sekali aja naik. Tetapi kita nampak sebab inflasi kita sudah turun 2.8% sekarang ni di tahap 2.8%. OPR tak naik. Bank Negara kekalkan OPR. Dia berani kekalkan OPR. Jadi kita nampak banyak lah lagi kan. Kalau nak cerita buat sakit tekak aja. Sebab korang bukannya nak dengar pun. Kesianlah dekat korang ni. Nak lagi sokong penggagal nasional. Penggagal nasional.
Penggagal nasional. Naik bersembang. Nak tahu juga barang apa yang naik ni. Abang Danish Iqbal. Silakan bang. Sekejap, aku nak pin. Pin this comment. Abang ni kata barang naik. Okey, abang boleh naik dan cerita dekat saya barang apa naik. Kita sama-sama check harga. Abang dah download price catcher or not? Cuba abang download price catcher. Lepas tu abang tengok. Abang tunjuk kat saya. Berbanding dengan dulu berapa yang naik. Bangan korang jangan macam-macam. Masya Allah, teruknya perkataan korang kat bawah. Baca saja tak guna. Saya dah beli dah beras, pampers. Pampers tu barang kawalan ke kak? Pampers apa? Lah tak beli barang ke? Saya beli barang. Macam biasa je saya rasa harga. Malah ada yang lebih murah daripada zaman media topok dulu. Saya kata sekarang lebih murah daripada zaman media topok. Awak nak kata apa? Apa barang yang murah? Minyak masak? Ayam? Telur? Telur A RM13.50 je. Dulu saya beli telur D, tahu tak, zaman media topok RM18 satu papan. Korang bayangkanlah, tak ada. Dah tak ada, terpaksalah juga beli. Dia tadi saya beritahu dah apa yang murah. Lepas tu tanya lagi siapa yang murah. Lepas tu apa lagi yang murah ya? Banyaklah. Telur, daging. Saya tak pastilah. Saya tak beli daging yang pasar lagi lately. Banyaklah benda yang murah dah. Seperti hari tu ada orang kata even dedak ayam pun dah turun harga. Banding baru ni, ya Allah, zaman PN dedak ayam naik gila weh. Kejap saya cari harga dedak ayam zaman PN. Saya ada save hari tu. Tak tahu dapat jumpa tak? Din Tompok boleh jalan dah. Sardin murah. Sardin dah turun dari RM8. Yang jenama apa, King tak silap saya lah. Sebab saya nampak hari tu RM8. Yang naik antara kahwin. Betul. Carilah yang satu hati kan. Boleh tong-tong ke, separuh seorang ke. Okey. Dan kalau kita tengok zaman Mahyadin tu sendiri, tak ada langsung jalan penyelesaian lah sebenarnya. Yang ada waktu tu cuma ada perebutan kuasa saja. Dalam masa yang sama, korang boleh bayangkan dia sakau bilion. Kan dia sakau bilion guys. Sampai minyak masak bersubsidi pun anak PN punya menteri boleh kebas. Korang bayangkan. Kabinet dia yang terbesar dalam sejarah. Kau rasa malah lebih besar daripada negara USA. No. Negara USA pun tak ada 70 orang menteri. Kau rasa make sense tak? Okey, naiklah. Aku nak bersembang dengan orang lah. Dah berapa jam ni aku bercakap ni? 45 minit. Dah bosan dah. Sekejap lagi yang saya menyampah korang ni kan. Kalau ada walaun nanti mulalah korang buru-buru nak naik. Tu aku kadang-kadang malas nak layan. Kalau aku seorang-seorang korang tak nak naik. Bila dah ada walaun nanti bergebuk-gebuk. Kenapa saya nak naik, saya nak naik, saya nak naik. Malas tak nak layan masa tu. Kan? Time nak pancing walaun ni saya seorang-seorang je. Korang buat bodoh je bawa kat bawah. Time bergaduh nanti bergebuk-gebuk nak naik. Itu yang aku malas nak layan. Yang kadang-kadang orang nak bergebuk nak naik ni kan. Saya kuatkan suara. Silakan. Okey. Diorang walaun yang di bawah tu sepatutnya banyak membaca apa yang PMS sedang buat sekarang ni. Contoh. Dia host ajak naik situ bahas kat room. Okey dah. Tak ada. PMS boleh. Tak dengar lah. Tak dengar siapa yang bercakap ni. Sekejap.
Tu dulu cakap. Sunan dulu cakap. Okey. Yang walaupun di bawah tu sepatutnya banyak membaca. Dengar tak? Dengar? Banyak Silakan, membaca. silakan. Teruskan. PMX telah bawa banyak perubahan. Contoh yang baru-baru ni, dia hapuskan hutang Felda. Itu pun salah satu. Dalam masa 7 bulan saja PMX boleh lakukan. Masa time PM Din Tompok, dia hanya just umum saja. Tapi tak buat apa-apa. Bagi saya sepatutnya walau-walau kat bawah ni bila buka lah minda sikit. Banyak membaca. Baru kita tahu dah mana mutiara, mana gula, mana intan. Okey, itu saja. Terima Mana kasih. guna, mana intan. Okey, baik. Syahjaz, silakan Syahjaz. Abang Wan tak ada ke? Nanti Abang Wan naik. Sila Syahjaz. Okey, Assalamualaikum Cik Annie and semua. And Walaon seluang. Saya nak cakap juga pasal PMX hapuskan hutang Felda 70%, tapi Abang Sunan dah bagi pencerahan sikit. Itu yang saya bakar tadi kat bawah. Tak ada keseluang nak naik, nak bahas kan. Sebab mereka duk kata kita kena panaskan dulu. Nanti dia panas telinga, nanti dia naik lah. Okeylah, kita kata PMX ni kena jalankan tugas dia sebagai Perdana Menteri bantu seluruh rakyat. Tapi seluang dengan Walaon ni tak tengok ke? Bila PMX pergi Kelantan, dia menggunakan bajet dia, bajet PM untuk menolong membangunkan masjid orang-orang PAS. Masjid Menteri Besar kan dia Menteri Besar. Kan tak ada pun duit berapa juta lah. Bantu seluruh rakyat. Tapi seluang dengan Walaon ni. Kenapa? Dengar 2 kali. Tu tak tahu tu. Jadi dekat situ bila kita tanyakan dengan Walaon ni, nobody's answer. Tak ada orang pun nak say anything about that. Dia macam ni tau bang. Dia macam ni tau. Kalau abang perhatikan, pada Julai 2021, Tan Sri Muhyiddin Yassin dia umum hapus hutang Felda. Tapi pada Februari 2023, Kerajaan PH iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim ni batalkan penghapusan hutang. Maknanya kiranya geng Felda masih berhutang lah. Dan Julai 2023, Kerajaan PH batalkan hutang RM 8.3 bilion. Maknanya dilupus tu maknanya dia bernipu lah ya. Betul. Pengumuman saja dibuat masa dia tak buat pun. Pelaksanaannya tak dibuat pun, dan kita yang buat sekarang ni kita dah melupuskan sampai 8 bilion. Dia orang tak buat pun. Bella, sebenarnya dia tak faham satu perkara. Yang dia tak faham adalah masa Azalina kata pelupusan hutang RM 8 bilion penurunan Felda tidak diteruskan itu adalah tak diteruskan pada zaman Muhyiddin Yassin. Bukannya kerajaan sekarang ni yang tak teruskan. Lepas tu walaupun semua bersuara kegirangan baru hutang penerus ke Felda. Rupa-rupanya, kau tahu apa? Rupa-rupanya dia yang janji tapi tak buat. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim bela nasib penerus ke Felda hapuskan hutang 8.3 bilion. Korang rasa? Okey, saya nak tambah sikit. Dia zaman ni. Okey, macam ni. Kalau masa time Din Tompok tu menjadi Perdana Menteri, walaupun dia umum untuk hapuskan hutang Felda ni, tapi dia tak bawa satu cara. Dia bagi dekat dia umum dekat Felda, awak hapuskan hutang ni, tapi tak ada solution. Macam PMX sekarang ni, dia bawa sekali dengan fakta cara macam mana nak
nak hapuskan, macam mana cara nak selesaikan benda ni. Bagi saya memang cukup brilliant. PMX cukup brilliant. Itu saja. Okey, jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, setakat hari ini belum lagi ada dasar yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri kita, PMX ini, yang kita lihat nak merugikan orang Melayu dan Islam. Betul tak? Pengumuman penghapusan hutang feodal ni, kita boleh anggap bukti jelas bahawa agenda Melayu dan Islam diangkat. Agenda bantu Melayu ini dijulang. Kelulusan segera pula tu 200 juta untuk naik taraf perumahan anggota tentera dan tambahan lagi beberapa ratus juta untuk perumahan anggota polis adalah satu langkah yang saya nampak sangat jitu lah. Sebab lama dah mereka menantikan Perdana Menteri yang boleh buat kerja, yang membela rakyat, yang dengar keluh kesah rakyat yang bawah. Abah kau dulu, dia umum saja nak hapus hutang feodal dan peneroka, tapi dia tak buat pun, sekadar umum, PDF. Kemudian baca doa, laun best, bersih best, prihatin. Belakang kita dia sakau ratus-ratus juta. Kau rasa? Okey tak Abah kau? Dan banyak lagi yang ni, benda-benda yang Datuk Seri Anwar buat, semuanya sebenarnya untuk benefit orang Melayu Islam kita. Tetapi taklah dia ambil kredit, dia canangkan kononnya saya ni pembela Melayu Islam, kononnya saya seorang lah terpaling Melayu Islam apa semua. Kalau kita tengok dengan deal Syed Mokhtar Abu Khori dulu membantu pesawah apa semua sampai 60 juta, itu majoritinya orang Melayu pesawah. Kan? Kalau kita tengok kempen Menur Rahmah untuk bagi harga yang berpatutan kepada orang susah ni, orang yang berpendapatan B40, yang majoritinya orang Melayu. Banyak lagi ni, inisiatif IPR, kebanyakannya orang Melayu. Lepas Walaun beli tak, Walaun pergi tak Pasar Ramah tu? Tanya sikit. Lepas tu kalau tengok lagi dalam KWSP, kalau kita tengok yang ditambahkan, Datuk Seri Anwar umumkan, 2 juta rakyat Malaysia yang berumur hingga 40 hingga 54 tahun yang kurang daripada 10,000 dalam akaun satu akan terima RM500 diberikan. Yang majoritinya orang Melayu Islam. Bantuan paling kelakar sekali kan, bila kita baca posting-post Walaun, aku nak beritahu korang, dia claim yang itu usaha Yassin berkenaan dengan pelupusan hutang feodal. Tapi kalaulah kau sekadar umum tapi tak buat, lepas tu kau claim itu adalah usaha Muhyiddin Yassin, kau tak laksana, dia seolah macam Sanusi lah, umum saja tapi tak ada benda, aku umum je, aku nak nama je, aku nak claim, aku nak kredit kan. Lepas tu orang lain yang laksanakan menandakan apa? Kau telah menunggang, itulah kau menunggang tapi kau tak buat. Walaupun dia bodoh sebenarnya, dia fikir macam dia tak fikir curi idea orang. Bukan masalah idea, masalah siapa yang melaksanakan itu saja. Dia macam Abang Zu petang tadi lah, Cik Ani. Dia sikit Cik Ani. Sepatutnya benda yang dibuat sekarang ni, PMX buat sekarang ni, masa atuk, masa PH 22 bulan. Masa tu menteri yang sepatutnya buat benda ni Azmin Ali, tapi dia tak buat. So dia nak ambil kredit daripada mana? Bagi saya lah. Assalamualaikum. Dia nak ambil Saya nak kredit mencelah sikit Abang Sunan. Okey, pada pendapat saya lah, makin lama Anwar Ibrahim ni dibiarkan menjadi Perdana Menteri, makin berbahaya sebenarnya. Kan? Kalau kita tengok baru 7 bulan, segala pak ketua politik ni kan, orang lama politik, otak-otak politik, godfather politik semua bergabung sekarang ni hanya kerana Anwar Ibrahim, Atuk, Muhyiddin Yassin, siapa lagi, Haji Hadi, semua boleh ni bersatu atas alasan Melayu lah katanya. Okey, jadi kita tengok walaupun dalam 7 bulan, bagi yang malas membaca macam Walaun ni, memang dia orang cakap Anwar tak buat apa-apa lah. Tapi kalau kita teliti daripada hari pertama dia menjadi Perdana Menteri, sehinggalah ni lah waktu sekarang, kan, nak list ni memang terlalu banyak lah kan. Dan kalau dibiarkan 5 tahun, Allah aku tak tahulah, mungkin dia import Joe Biden pula datang Malaysia ni, berpakat nak tumbang Anwar Ibrahim ni. Okey, jadi itulah pendapat saya, dibiarkan makin lama Anwar Ibrahim ni jadi Perdana Menteri,
makin berasap berapi punggung ni orang ni. Saya tambah sikit Cik Ani. Dia macam Abezu lah petang tadi kan. Dia buat list apa yang Tin Milo. Oh, list. Itu baru list saja. Kan? Cadangan. List Milo. List Tin Milo. Tin Milo tu Tin Pak Parti Pas lah. Tadi tu Abang Zu tadi tu. Abang Zu petang tadi yang dengan Mausen tadi tu. Ya. Aku tak perasan pula. Dia ada list Milo sebab apa tahu. Tak ada, Korang dia bercakap list kan banyak bertindih-tindih. kilang tu buka padahal benda tu baru cadangan. Aku nak tangkap tadi. Macam orang nak bercakap. Dia kata janganlah cakap bertindih-tindih macam tu. Cakaplah satu-satu. Kan susah nak faham. Lepas tu seluang dekat bawah kepanasan macam orang baca Al-Quran. Macam setan kena baca Quran. Mergoyan-goyan. Aku tak faham lah kenapa. Okey, silakan. Sambung balik. Siapa? Syahjaz. Jadi bila untuk walaun, walaupun benda tu bau cadangan, diorang dah memekak, dah berteriak, seronok. Inilah banyaknya kerajaan PAS buat untuk rakyat Kelantan, bla 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 kan. Tapi macam biasalah, macam Din Tompok buat umum, pacak papan tanda, pecah tanah, lepas tu tinggalkan. Okey. Sebab apa tahu bang? Sebab bagi dia orang, level Perikatan Nasional ni, kalau dia orang ni mampu buat cadangan pun dah kira hebat lah. Faham tak? Betul. Dah boleh buat cadangan ni pun kita dah bersorak syok lah ni. Sebab apa? Tak, sebenarnya kalau mampu melaksanakan itu ibarat mimpi jadi kenyataan lah. Model Haporandi pun sama. Sanusi di Kedah pun macam tu juga. Kalau dapat cadangan pun cantik lah. Tapi tak ada lagi cadangan. Dia nak buat apa? Dalam pemerintahan dia apa? Blueprint daripada tangan dia tak ada. Jadi cadangan itu dapat bonus RM10,000. Ada pemimpin pihak mereka yang mendapat cadangan pun tiba-tiba dapat satu ilham lah. Oh, aku nak buat ni sekian-sekian. Yang orang ni besar lah. Oh, tahniah. Pemimpin kita mendapat ilham untuk nak buat cadangan ni sekian-sekian. Dia orang dah seronok lah. Kalau terlaksana cadangan itu ibaratkan bagaikan bulan jatuh ke riba lah. Tapi tak pernah berlaku lagi. Maknanya PPBM ni dia stands for Parti Putar Belit Malaysia. Okey. Mana dapat ni? Parti Putar Belit Malaysia, PPBM, Parti Putar Belit Malaysia. Dia memang putar belit, dia putar ni semualah. Sebab tu dia boleh jadi pengkhianat sebab dia suka putar belit. Parti Putar Berbelit Serban Malaysia. Satu lagi PPBM tu. Sebab tak sesuai. Itu lain tu. Itu lain. PPBM, Parti Paling Berangan Malaysia. Kan, hari ni saya rasa pelik lah Sanusi buat keluar satu statement Selangor maju sebab ada KL. Sebab apa ke tak cerdik sangat Sanusi ni? Betul ni Kedah kasar sebab tu Penang maju sebab dia ada Kedah. Iyalah. Tu orang kata kalau keturunan Perikatan Nasional ni lah, dalam Perikatan Nasional ni cakap je pandai semua. Aku tak ada ni tapi hampa ada tu sebab tu hampa maju, aku tak maju. Yang senang ceritanya, hampa tu tata kelola buat kerja pentadbiran habuk. Hancur. Kalau Johor tu maju sebab apa? Johor maju sebab China Singapura. Oh, sebab Singapura lah. Hari, orang Kedah kan. Aku nak tanya satu soalan lah. Negeri Sembilan maju sebab apa? Negeri Sembilan maju sebab Batam. Dia jauh sikit, dia kena seberang laut sikit. Batam pula dah. Ni Hari, aku nak tanya soalan ni. Ya. Si Sanusi ni dia bertanding nak jadi menteri besar ke nak jadi Perdana Menteri Indonesia? Sanusi. Satu lagi, Sanusi ni dia kepala perang PN, betul tak? Dia kolonel Panglima Perang lah untuk PN, untuk PRN ni. Jadi dia buat tawaran kepada MCA dan MIC untuk menyediakan kerusi dengan menyediakan kerusi untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional untuk bertanding. Kalau dia kata macam ni, dia kata kalau nak meninggalkan Barisan Nasional, dia sedia nak berikan kerusi kepada MIC dan juga MCA untuk tinggalkan BN lah. Dia kata mainlah sama-sama masuk bertanding dekat Penang ke apakah kan. Jadi Sanusi tidak menyatakan sebenarnya secara jelas adakah kerusi tersebut di kubu kuat PAS ke,
kan, di Penang ke, untuk bertembung dengan kawasan yang tak ada jaminan menang. Aku rasa dia nak lawan dengan DAP sebenarnya. Tak. Rani, dia ada sebut tentang kursi campuran nak bagi pada MCA dengan MIC. Dia ada sebut. Maksudnya kursi selamat diorang tak bagilah. Itu je. Betul? Dia orang ni sebut saja. Lagi abang besar bunyi suara. Dia orang ni kecut telur lah. Jadi lupa abang besar dia weh. Abang besar dia ada. Sekarang ni abang besar dia diam lagi. Kau offer lebih-lebih lagi abang besar marah lagi. Gelakkan. Jadi setan bisu. Okey, sikit lagi aku nak tambah habis. Okey, Sanusi, kalau tak reti duk bandingkan Selangor tu. Kedah ni ada Langkawi, majukan Langkawi dulu. Maju dekat kulim high-tech tu dulu, banyak. Majukan yang tu dulu. Ni bukan, ni aku nak offer kerusi lah. Okey, aku nak offer. Semua kaum mulut nak offer. Gaji karya masjid sampai hari ni pun tak bagi lagi duit raya. Nak offer MCA, MIC tu, hanya depa tu bengong kau. Hang bonus raya karya masjid pun tak bagi sampai ke hari ni lagi. Sampai ke dah bubar dah Dun. Tu pun nak janji apa lagi? Belah perut sungguh Sanusi, oi. Tak, aku sokong sebenarnya kalau dia nak masukkan MIC dan MCA, kalau dia orang nak lah. Tapi dengan cerita dia orang dah tolak, betul tak? Senang sikit nanti Wika Siong nak reka cerita pasal telur kecil dalam dewan, kan? Jangan tak payahlah ajak MIC MCA je. Ajaklah muda tu sekali. Kan sibuk je dalam PH ni. Satu kursi je pun, lepas tu nak bertanding sendiri dalam PRN. Kerja apa pun tak buat. Tiba-tiba sekejap timbul, sekejap lagipun tadi tu kelas mama lah sama-sama dan PN tu kata biji lah perangai memang bersatu. Atuk tu, perangai atuk, kan? Okey, baik. Aku nak tengok apa yang lain. Tapi aku tengok Sanusi sekarang ni bila bercakap lain lah. Waktu dia pegang title MB sekarang dia dah tak ada lah kan. Sebagai caretaker lah. Dia punya riak muka dia tu, cara percakapan dia macam tak tahu, rasa kesian pun ada tengok muka dia. Macam serabut, kan? macam muka orang serabut. Muka macam tak tenteram je aku tengok. Kesian dia. Itulah pokok. Nak tahu rahsia tak? Nak tahu rahsia tak? Dengar tak. Itulah strategi politik dia. Sebab apa? Dia tak main ni. Strategi politik bercakap pandai. Pembangunan di Kedah apa semua, data-data apa, dia tak pandai sebab tu. Sebab memang dia tak buat. Dia hanya pandai daripada personality, daripada karakter, daripada watak. Sebab tu dia asyik mengulang-ulang. Kalau hampa perasan, dalam ceramah mana-mana pun dia asyik mengulang-ulang bahawa dia ni pernah jadi orang miskin. Aku buat analisa tau percakapan dia ni. Dia sentiasa ulang-ulang. Ayah saya naik petai. Pak saya panjat petai. Pak saya penawai getah. Macam pak orang lain tak ada penawai getah. Macam ayah orang lain tak ada panjat petai. Tetapi dia sengaja mengulang-ulangkan benda tu untuk mengkarakterkan diri dia sebagai seorang yang datang daripada susah, dapat kuasa. Faham tak? Sebab tu dia boleh kata pada Datuk Seri Anwar itu, hang tak pernah susah apa semua. Tak ada pemimpin yang boleh labelkan sebegitu. Seorang pemimpin ni tak semestinya dia tak susah, dia tak tahu apa yang jadi dengan orang susah. Tak boleh nak bubuh macam tu dengan pemimpin ni. Dan itu adalah strategi dia. Supaya macam sebelum ni lah, dia mengata orang ni, dia kata gigi orang ni, dia kata orang ni, dia hina orang ni. Tetapi semuanya hilang apabila tiba-tiba dia pegang, dia naik mimbar bagi khutbah. Habis orang Melayu kita setakat tu lah. Tak apalah, Sanusi ni orang Melayu juga. Dia ni orang bagus juga ni apa semua. Habis setakat tu lah orang Melayu, orang kita. Okay, kita bagi peluang kepada hamba Allah ni untuk bercakap. Hamba Allah. Hamba Allah. Saya cakap sikit lah. Teringat Abang Wan cakap, tak ada pemimpin negara yang pernah diuji macam PMX kena uji. Waktu senang, waktu susah, dua-dua dah diuji. Sanusi pernah diuji juga lah masa macam siapa abang Kasar cakap tadi kan. Dulu dia susah, lepas tu bila jadi MB, waktu PKP beli Raptor.
Okey, ni hamba Allah ni nak cakap ke tak nak ya? Kalau tak nak saya turunkan. Okey lah, yang ni saya nak turun dah. Cuma satu saya nak cakap, saya mengharapkan Sanusi ni naik melalui tebuk atap dan saya berharap dia pun jatuh di lubang yang sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, silakan Nakib Alia. Salah masa beli Raptor, masa PKP lah di K7. Tak bang, bagi Nakib. Nakib Alia, silakan. Buka mic kat bawah. Dia mesti tahu mic dekat mana sebab dia sendiri yang mute-kan diri dia. Silakan Nakib Alia. Hello, Nakib Alia. Dah start balik ke program Terjun Tiruk ni? Wan, silakan Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu pendapat dan pandangan. Okey, saya bagi pandangan ni secara ikhlas lah. Ni pendapat saya. Apabila 6 PRN ni, saya harap PH dan BN akan menang. Akan dapat bantu rakyat Malaysia ni. Sebab saya tengok daripada dahulu lagi, dari start kerajaan perpaduan ni, banyak kesan dan kestabilan ekonomi banyak meningkat. Walaupun adalah pihak-pihak tertentu cuba nak jatuhkan, cuba nak buat sebar fitnah, tapi diorang punya fitnah dan sebaran dia tak jelas, tak terang. Dia banyak kepada agenda kepentingan diri sendiri, lepas tu kepentingan kaum, mainkan isu-isu yang sudah lapuk. Macam yang saya awal-awal dahulu pernah terangkan kat sini lah, supaya pihak-pihak pembangkang ni tak ada point untuk menjatuhkan kerajaan yang ada. So saya harap kerajaan yang ada ni, kerajaan perpaduan ni dapat dikekalkan. So saya harap lagi satu, teruskan Cik Yani dan tim semua teruskan program ni, teruskan bagi agenda-agenda dan informasi yang terkini berkaitan dengan ni. Sebab saya tengok TikTok ni sekarang ni dah jadi trend tau, trending. Okey, keduanya pihak-pihak pembangkang selalu wawarkan benda yang tidak benar dan fakta yang tak benar. So saya harap yang mana yang aktif sampai pagi 24 jam tu kan, tarik kawan-kawan lain, ajak aktifkan sekali. So kita dapat sebarkan benda-benda fakta, benda-benda yang kebenaran. Kalau boleh informasi-informasi yang jelas dan terang tu dapat sebarkan. Saya tengok macam yang kat dalam ni, dia panggil menteri, panggil YB ni, alhamdulillah bagus. Kalau boleh teruskan. Cik Yani, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. InsyaAllah. Okey, baik. Bila nak jemput Datuk Hazat semalam, dia ada memang perkara yang penting tapi tak bolehlah nak diwar-warkan ke sini. InsyaAllah kita akan reschedule balik. Allah, dan terima kasih Abang Wan Duan kerana sentiasa menyokong support room ni. Okey, baik. Kita teruskanlah. Kalau siapa yang nak tambah, silakan. Idola punya komandan ni. Tak ada idola je saya ni. Saya ada orang tengok saya live pun nasib baik dah. Saya tak mengharapkan apa-apa pun lah. Tadi masa Abang Wan Duan tu duk cerita tentang kestabilan ekonomi ni. Saya tengok kat bawah ramai yang memain-mainkan, yang duk gelak-gelak kononnya kestabilan ekonomi apa semua kan. Sebab tu kita minta kalau ada yang kat bawah ni yang tak setuju, naiklah berhujah kat atas ni. Tak payah gelak-gelak kat bawah. Saya nak terangkan dekat sini, kenapa dia orang bergelak-gelak kat bawah ni. Sebab apa pembangkang selalu memain-mainkan, harga barang itu naik, harga barang ini naik. Sebab dia orang nak benda ni jadi stigma di kalangan mulut-mulut orang rakyat ni. Setiap rakyat akan sebut harga barang naik. Tetapi hakikatnya pada buktinya tak ada barang naik. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana ini akan menimbulkan domino effect. Contohlah, kita di bawah ni bercakap harga barang naik. Padahal orang yang tak tahu pun dia akan bercakap juga harga barang naik. Dan benda-benda ni akan digunakan oleh peniaga-peniaga kecil di bawah ni untuk mengambil kesempatan. Naikkan harga barang dia. Bila orang tanya, bila customer tanya kenapa yang naik harga ni? Contohnya lah penjual goreng pisang ke, penjual kuih ke apa kan. Kenapa naik harga ni? Harga naik lah sekarang, harga barang naik lah sekarang. Daripada mana dia dapat harga barang naik tu semua tu? Daripada mulut-mulut orang. Jadi dia ada satu alasan untuk menaikkan harga barang dia. Padahal hakikat faktanya, kalau kita panggil naik atas ni, harga barang apa yang naik?
mula-mula percakapan orang ni yang boleh dijadikan persepsi di seluruh negara ni boleh menipu. Percakapan orang boleh menipu. Dan itu membuka ruang kepada peniaga kecil untuk ambil kesempatan naikkan harga barang dia dengan menggunakan perkataan tadi sebagai alasan. Itu saja pandangan saya. Okey, kalau kita tengok kan masa zaman COVID baru ni pada tahun 2020 setelah berlakunya langkah Sheraton, kalau korang tengok kan MB Selangor iaitu Amiruddin Syari, dia mengekalkan hubungan baik dengan Muhyiddin Yassin tau. Walaupun dia rasa, ialah kita rasa marah dengan pengkhianatan yang telah dibuat dan sebagainya, demi rakyat dan pembangunan, MB Selangor rela telan amarah dia terhadap pembelotan pada Februari 2020 itu dan utamakan kerjasama dahulu, politik masa pilihan raya je masa politik. Tapi bila dah habis pilihan raya, mereka bekerjasama untuk rakyat. Maknanya untuk memudahkan urusan rakyat ni, dia tak bergaduh, dia tak mengata, dia tak mencela dan sebagainya. Padahal beliau patut menghambur kemarahan Pakatan Harapan semuanya membenci kepada pengkhianatan yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang bersama-sama dalam kerajaan, tiba-tiba kau khianat, kau sebagai Menteri KDN, tapi kau khianat. Bayangkanlah, kan? Tapi semuanya diredakan oleh MB Selangor ni demi pembangunan dan kebajikan rakyat. Dengan Datuk Ismail Sabri pula, hubungan MB Selangor juga baik sehingga dapat beli vaksin. Harap-harap kalau nak harap menteri yang main politik masa tu matilah sampai bila pun macam MB Sanusi ni aku rasa, dan orang mati dulu kan, tak dapat vaksin dan sebagainya. Hingga Sultan Selangor bertitah 2 kali, ulang 2 kali Sultan Selangor bertitah 2 kali terhadap Menteri Pusat agar segerakan vaksin di negeri ramai penduduk dan pusat ekonomi negara, iaitu Selangor ini. Yang herannya, kenapa MB Kedah ni macam dia lupa diri, padahal semua MB lain daripada parti-parti PAS ini okey je, tak adalah hingat macam dia ni. Tak adalah sombong, bodoh sombong macam dia. Tak adalah sembang kejang. Tapi dia mungkin diangkat kononnya panglima, perang lah apa. Tapi rakyat yang sengsara sekarang ini. Saya nak bagi tahulah di sini. Kalau dia kata sebab KL berdekatan dengan Selangor. Sewaktu Francis Light baru nak ambil Pulau Pinang, Selangor sudah memindahkan pusat ekonomi dan pentadbirannya ke Kuala Lumpur. Jadi Selangor ni juga pusat pentadbiran negeri-negeri bersekutu. Kemajuan dia terus pesat dan rancak daripada 100 tahun lagi. Sebenarnya sebab tu, selepas tu barulah serahkan KL sebagai wilayah baru ibu negara kita. Sebelum tu masih lagi dalam, sebelum tu lah dulu mengikut sejarah masih dalam wilayah Selangor lagi. Jadi kononnya dikata Selangor tumpah tua KL je. Kalau Kedah kat KL pun Kedah boleh maju. Kalau dapat MB macam kau, tak majulah. Last KL pun berjangkit dengan kau, air tertarik. Macam ni? Okey, baik. Dan seperti yang statement daripada yang diulas oleh Cik Yani dengan Cik Bella. Okey, baik. Sanusi ni Seluar dia panggil seluar dekat bawah. Alah, mainan apa? Naik bakar lah. Nak seluar sangat. Lepas tu naik nak jamah je. Tak adil betul lah bawah ni. Nyapa aku. Dia duduk kat bawah. Dia panggil. Okey, silakan. Kasar. Maafkan saya. Okey, baik. Dengan Cik Bella dengan Cik Salman tadi, Cik Bella Salman. Cik Bella dengan Cik Yani tadi, saya dengar ulas tu, saya agak tertarik. Kata Sanusi ni tak erti buat kerja. Dia memang tak erti buat kerja, cakap jujur tu. Dia tak erti buat kerja apa. Semua yang dijanji-janji kosong dia tu, rakyat dah menilai. Ada orang nyanyi Sabella kat bawah. Aku rasa kena dengan Salman. Tak, sebelum tu, tolonglah naik lauk. Saya nak lauk, saya lapar. Saya lapar. Aku mengaku aku lapar sekarang ni. Okey, silakan. Kasar. Nak maju macam mana? Semua orang yang kerja dekat Kedah pi Penang.
hang sepatutnya bangun Langkawi, bangun Cooling High Tech, bangun Alok Stark ni. Tak pun bangunlah Pekan Jeneri tu, yang orang kata apa ketinggalan agak jauh tu. Jadi janganlah kata KL ni kalau ikut ni nak buka sejarah balik, KL tu memang bawah Selangor pun dulu. Tapi Selangor tak claim lah macam tu, bukan macam hang claim sampai Penang pun hang punya, Kedah punya. Jadi daripada segi situ, Sanusi ni orang kata apa, dia MB paling benak kat Kedah lah, senang cerita. Even budak nak buka sekolah ni untuk IPT ni, apa bantuan awal pelajar? Tak ada. Bantuan awal pelajar pun tak ada untuk budak nak pergi IPT. Tu pun kata jabat raja. Di mana buat raja dia? Yang asas pendidikan pun dia tak boleh urus, ni tambahkan pentadbiran. Jadi daripada segi situ, Sanusi, kalau hang takak pi cakap, aku tengok pun muka hang pun dah tak serupa macam dulu dah. Takkan takut kot berbual bertanding dekat Anak Bukit ke Citra. Tu kawasan dia. Takkan apa gaduh sampai tepuk meja, sampai keluar pada bilik meeting tu. Sanusi, Panglima Perang Sanusi. Muka pun tak happy dah tengok lah. Lepas kata umum bubar ni. Kenapa? Takut kalau kalah, takut banyak dokumen bocor lah. Kalau dokumen bocor banyak. Yap. Bagi Muhammad Fadli ni pula. Silakan Muhammad Fadli. Muhammad Fadli dah sedia nak bercakap. Kalau tak sedia, saya bagi kat Al-Syafiq. Silakan Al-Syafiq dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Kelantan. Okey. Ya, apa nama ni situasi. Dia situasi sama seperti di Kedah jugalah, seperti mana abang cakap tadi lah. Dari segi pemerintahan, dari segi dari segi keperluan asas rakyat dan berbagai lagi lah. Kalau kita tengok dari segi sejarah, di Kelantan ni, dari segi pembangunan, dari segi kemudahan dan sebagainya, waktu tu UMNO semua yang membangunkan. Pada bermula dalam tahun 70-an pada ketika itu. Jadi, di Kelantan ni PAS telah memegang 33 tahun. Jadi selama tempoh 33 tahun, mereka ni dia takut nak buat perubahan seperti mana negeri-negeri yang lain. Contoh macam Perak, di Negeri Sembilan, Pahang dan seangkatan dengannya lah. Cuma Kelantan lah, betul lah orang cakap, Kelantan ni lah yang paling mundur kerana tidak mahu buat perubahan seperti negeri-negeri lain. Saya tengok macam negeri-negeri lain, macam Negeri Sembilan, kalau kita sebut pasal sukan. Sukan di Negeri Sembilan, semua stadium mini daerah ada berfungsi, tidak seperti mana di Kelantan. Di Kelantan, sebagai contoh di Kelantan saya di Parlimen Tumpat. Di Parlimen Tumpat ni dah lama dijadikan sebagai tempat pelupusan sampah. Jadi rakyat Kelantan ni tidak ada permainan seperti mana di negeri-negeri lain. Pemimpin di Kelantan ni memang dia tak ada idea untuk menjana sebagai satu faedah kepada rakyat mereka sendiri. Rakyat pemimpin itu sendiri. Itu yang dia tak ada kemajuan sampai ke hari ini. Jadi jika diberi peluang, jika rakyat berubah fikiran, PRN kali ini selepas selepas pengundian ni, kita akan nampaklah perubahan ni. Itu pun kalau rakyat Kelantan nak berubah. Sebab rakyat Kelantan ni, dia masalah dianya, dia masih lagi terbawa-bawa pemerintahan arwah Tok Guru Ni Aziz. Sedangkan arwah Tok Guru Ni Aziz itu dah tak ada. Kita kena teruskan kemajuan seperti mana negeri-negeri yang lain. Kalau kita tengok contoh macam arwah Tok Guru Ni Aziz dulu, dia merintah sampai ada tadi
netizen yang lain cakap, dia kata saya pun itu juga, dia kata naik kagum juga pada waktu itu, pada era arwah Tok Guru Nik Aziz dulu. Era arwah Tok Guru Nik Aziz ada peningkatan, ada perubahan. Tidak seperti sekarang lah. Tidak seperti sekarang. Dalam beberapa tahun kebelakangan inilah. Itu saja. Okey. Okey, baik. Silakan ni dah ready ke Muhammad Fazli nak bercakap? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Saya ada nampak lah. Kuat sikit suara, tak dengar lah. Saya ada nampak beberapa minggu. Boleh telefon tu kuat sikit bang. Dengar bang. Dengar. Hello. Dengar. Tak dengar. Slow sangat. Dengar. Okey, dengar tak? Halo. Dengar tapi kuatkan sikit suara tu. Abang jangan sebut sangat. Tapi suara abang tu slow sikit. Halo. Ya, hello tu dengar dah. Tapi suara abang tu sungguh sikit. Jangan tu sangat mengantuk orang. Jangan jauh sangat daripada phone tu. Ke abang pakai mic tu? Ni sebab pakai mic ni. Buang mic. Mic tak okey kot. Macam ni clear? Okey. Sila. Kebelakangan ni saya nampak YB Sanusi dia kata dia nak ambil alih Selangor. Slow balik bang. Slow bang, slow. Oh ya, tak apa, bagi orang lain dulu lah. Yang ni okey. Yang ni okey. Clear. Abang jangan kontrol sangat. Luahkan. Macam tu. Jangan simpan. Keluarkan suara tu. Okey, silakan cepat. Cepat bang, makin masa mencemburai kita bang. Come on. Hello, dia diam pula dah. Okey, ni Faiz Syauqi, silakan Faiz Syauqi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi tak sempat nak borak dengan Pak Cik Zu kita tadi petang tadi. Itu yang saya pelik juga. Saya pun asal dari Kelantan juga sebenarnya. Tapi saya pelik kenapa rakan-rakan yang muda lah, especially kenapa yang mereka yang muda-muda tu tak ingin untuk buat perubahan. Itu persoalan saya. Macam pelik sebenarnya. Dah lama pas merintah ni. Itulah saya pun tertimbul-timbul juga soalan. Kenapa tak datang kesedaran tu dalam masyarakat kita lah. Anak-anak muda Itulah. Okey. Baik, Abang Adam Yusof. Ini suara macam ni kita nak, silakan Abang Adam. Lontarkan vokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host beri saya peluang untuk bercakap. Okey, pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada Kerajaan Perpaduan, terutamanya PH dan BN kerana baru saja melancarkan gelombang merah biru di Bangi. Memang meriah. Boleh dikatakan semua menteri-menteri kabinet turun. Itulah galat sebab saya baru je sampai ke Jerantut. Memang plannya memang nak ke sana, tapi biasalah kita utamakan urusan keluarga lah daripada urusan politik ni. Sebab sana pun tengok tadi, pantau tadi memang dah ramai, padat lah. Okey, harapnya gelombang merah biru itu semangatnya dapat mengalir ke Kelantan terutamanya lah ke Kelantan. Sebab apa saya cakap? Sebab saya merasa sangat sedih dan terkilan lah Sebab yalah kita pun sendiri pun dah berbahar di sini, ramai yang naik ke atas. Mungkin sebelum ni kita tak dengar suara-suara yang seperti kita dengar direct daripada orang Kelantan sendiri. Dan saya yakin dan percaya ada arus perubahan di sana. Apa dalilnya? Dalilnya ialah pemimpin-pemimpin PAS sekarang tengah kelang kabut dan mereka terpaksa memberi bas percuma yang ni. Mereka terpaksa memberi bas percuma julung-julung kali. Saya rasa sebelum-sebelum ni tak adalah pula dengar dia orang beria-ria nak bagi bas percuma ni, nak suruh orang luar balik ni. Risau dia orang. Sebab apa? Sebab baru-baru ni kan orang luar baru balik beraya. Jadi dia orang risaulah kan. Jadi mereka berusaha bersungguh-sungguh supaya orang-orang luar ni balik mengundi. Maknanya dekat sini ni, mereka tak percaya dan tak yakin dengan pengundi-pengundi lokal. Kalau mereka yakin pengundi-pengundi lokal akan mengundi mereka, tak perlulah mereka bersusah payah untuk beria-ria, menaja, mengeluarkan wang untuk mengerah ataupun kerahkan anak-anak muda kat luar ni balik. Dan satu lagi, membenarkan tanggapan kita, okey, dan apa cakap-cakap kita yang mana
yang memberi sumbangan undi yang besar kepada mereka ni adalah orang luar, anak-anak muda yang mana hidup selesa, hidup mewah di negeri-negeri yang dikatakan musuh Allah tu, negeri-negeri yang musuh Islam, atau sebenarnya mereka ni adalah musuh PAS. Even kita tak bermusuh pun dengan PAS. Ini hanyalah merupakan satu ijtihad politik. Tak ada musuh-musuh pun. Kalau kau tak pilih A, kau akan pilih B. Okey, sepatutnya A dan B bersainglah secara sihat. Tetapi kita pelik sehingga kini tidak ada keluar daripada mulut pembangkang ini apa yang mereka dah buat di negeri mereka. Maksudnya kejayaan, report card, perkara-perkara yang kita boleh appreciate. Contohnya di Kedah. Kan? Apa saja yang keluar dari mulut mereka, melainkan mereka kata, oh kita berjaya hapuskan judi. Korang berani tak hapuskan judi? Itu saja setakat ni. Begitu juga di Kelantan. Tidak apa yang banggakan. Sebaliknya, kerja mereka ialah PAS, PAS. PAS maksudnya Parti Alasan Sokmo. Sentiasa memberi alasan. Kalau kita cakap, kenapa tak lain? Oh, alasannya kita dizalimi, di itu, di ini. Kenapa tak itu? Ada saja alasannya. Maksudnya, Parti PAS ni memang penuh alasan. Jadi, saya berharap sangat kepada anak-anak muda, buka mata, buka minda, buat satu penilaian yang tepat. Baliklah mengundi. Okey, bukan bermaksud tak kisah nak undi siapa-siapa. Kali ini saya kisah. Undilah parti yang sama dengan Kerajaan Persekutuan. Sebab apa? Sebab yang ni, rupa-rupanya apa yang dibuat oleh mereka selama ini adalah pengumuman. Yang kata nak menghapuskan hutang warga Felda tu hanyalah pengumuman oleh Mahyudin. Tak buat apa-apa pun. Bahan tidak ada bukti-bukti kelulusan pun yang ni. Mereka hanya cakap-cakap politik. Hanya umpan-umpan politik. Ini didedahkan sendiri oleh PMX. Ya? Yang mana kononnya kata, alahai PMX ni tiru Muhyiddin. Muhyiddin dah umumkan. Umum siapa-siapa pun boleh umum. Terutamanya juara pengumuman. Juara pengumuman sebenarnya kita bagi kepada Sanusi. Tapi pelik yang ni. Sebab akhir-akhir ini, sebelum ini, kita dah lama tak dengar suara Sanusi. Tiba-tiba dengar balik suara dia. Dengar suara dia balik. Bukannya dia buat apa. Bukannya dia nak umumkan apa kekejayaan dia. Ataupun dia nak bagi duit yang dia tak bagi hari itu kepada orang-orang yang dijanjikan. Tetapi dia keluar balik semula, dia hanya menghentam PMX, mengutuk PMX. Dia ni nak bertanding apa? Kursi Perdana Menteri ke? Dia ni nak bertanding kursi Perdana Menteri ke? Kalau kamu duk sibuk-sibuk hentam PMX tu dah kenapa? Kamu ingat PRN ni nak menentukan kerajaan pusat ke? Tidak. PRN ni nak menentukan kerajaan negeri saja. Waimah kalau mereka berjaya ambil ataupun bermimpi untuk ambil ke semua 6 negeri, kerajaan pusat tetap milik PH dan Barisan Nasional. Okey, jangan terpedaya dengan naratif kononnya mereka meminta menyokong mereka sebab kononnya nak ambil alih kerajaan pusat. Mimpilah korang. So jangan terpedaya dengan naratif ini sebab mereka tidak ada naratif lain. Mereka hanya menjual mimpi dan berangan-angan kosong dengan harapan anak-anak muda ini masih memberi kepercayaan dan mengundi mereka. Tolong anak-anak muda, jangan lagi tertipu, terpedaya. Kalau mereka bagi RM100, ambil. Kalau mereka bagi duit, ambil. Tapi untuk menghalalkan duit yang you all ambil tu, jangan undi mereka. Sekian, terima kasih, Ani. Okey, saya nak ingatkan Abang K ya, sebenarnya kalau Abang K bercerita pasal penipuan Muhyiddin ni, menarik bagi saya untuk ingatkan korang sebenarnya pada tahun 2020 hari tu kan dia umumkan pakej rancangan ekonomi bernilai 250 bilion. Masing-masing rakyat beri reaksi apa? Wow, banyaknya duit kerajaan. Tiba-tiba kan, bila diselidiki, nilainya tak sampai pun 25 bilion. Masa tu lah, masa 2020 tu, masa dia umumkan tu. Pakej rancangan ekonomi tu sebenarnya tak sampai pun 25 bilion. Itu antara penipuan Muhyiddin setelah tipu perihal jumlah MP yang sokong dia untuk menjadi menjadi Perdana Menteri pada Februari 2020 tu. Dan dalam masa pakej yang sama masa tu, Muhyiddin turut umum tawaran moratorium tangguh bayar pinjaman bank. Pada 2020 tu tanpa interest selama 6 bulan kepada rakyat. Kan dia buat pengumuman yang PDF tu, yang kita tunggulah ni depan TV ni apa pengumuman Perdana Menteri ni kan. Terpesona sekalian rakyat melihat keprihatinan seorang Din Tompok. Tapi korang tahu tak sampai sebulan dia U-turn. Dia U-turn apa? Dia bagi tahu kepada rakyat ada interest dikenakan. Setelah U-turn demi U-turn, saya nak tanya, masih prihatinkah Muhyiddin terhadap ekonomi rakyat? Kan? Dia kata apa? Okey, dia kata interest sebenarnya tetap berjalan.
Tetap berjalan. Tak perlu bayar. Ya, tapi tambah 6 bulan lagi untuk moratorium. Lepas tu baki loan sedia ada tambah interest 6 bulan pula. Dan optional sebab baki loan akan bertambah recommendation dan sebagainya. Itulah apa yang bank sebenarnya tawarkan. Interest tetap berjalan, principal tidak perlu bayar, tambah 6 bulan lagi loan tenor. Lepas tu baki loan sedia ada, tambah dengan interest 6 bulan lagi. Tapi dia umum bukan main gebang, dia kata tak ada interest, moratorium ni tak ada interest. Yalah tu. Lepas tu kita ni tercedok dengan penipuan dia. Lagi satu penipuan Muhyiddin ni apa? Dia guna nama palsu. Sebab nama dia sebenar Mahyadin. Boleh ke kalau kita ni bertanding PRU, bertanding menggunakan nama yang tidak benar? Aku nak tanya kawan-kawan ni. Dia tak, sebab kita ada angkat sumpah nanti. Tak silap aku ni dalam kertas undi dia Mahyadin. Cuma dekat public ni je guna Muhyiddin. Nama dekat kertas undi dia boleh pilih. Nama dekat kertas undi dia boleh pilih. Betul. Boleh letak nama famous pun. Kalau aku nak letak sama udang pun boleh. Okey. Baik. Jadi atau tidak, setuju atau tidak, nanti kita main lagu kan cukuplah sekali. Maksudnya tu depa ni kerja kencing kita balik. Sebelum ni depa duk kata 22 bulan kerajaan kencing, padahal yang 22 bulan depa ada dalam tu. Depa lah yang sifat-sifat kaki kencing orang, kaki kencing rakyat. Seperti yang di Kedah, semua projek umum tak ada apa pun. Nampak tu, dia cuba kencing rakyat. Kalau fitnah depa, kaki sakau pun depa, kaki bohong pun depa, kaki manipulasi pun depa. Aku dapat feeling hari ni. Aku dapat feeling seperti mana kerajaan 33 bulan itu habis dekat 33 bulan, begitu jugalah kali ini pada PRN kali ini kerajaan Kelantan akan berakhir dengan 33 tahun saja. InsyaAllah. Dia, kalau dibenarkan aku sambung sikit lagi ni, aku sebenarnya menyarankan agar di Kelantan ni, aku tak pasti apa adun-adun Kelantan umur paling muda berapa tahun, tapi aku kalau boleh nak sangat kita lobby ataupun kita mewar-warkan ataupun kita berkempen agar Mah Hussein dicalonkan sebagai salah seorang yang bakal dipertandingkan untuk Kelantan ni. Sebab apa tahu? Sebab aku yakin dan percaya anak-anak muda inginkan perubahan, tetapi disebabkan tidak ada semangat dan keberanian untuk menangkah arus sebab kononnya taat kepada mak bapak diorang yang totok tu dan sebagainya, walhal masa depan mereka sebenarnya adalah mereka boleh, orang cakap, boleh usahakan ataupun mereka boleh mengubah apa masa depan mereka. Sebab Allah SWT pun suruh kita untuk ubah nasib kita kan. Sebab Allah tak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubahnya sendiri. Kalau mereka hanya bergantung pada takdir sahaja dan tak mahu berubah, inilah yang jadinya 30 tahun lebih tak berubah-ubah. Sebab apa? Mereka sendiri tidak ada semangat, tidak ada keyakinan dan tidak ada kepercayaan. Yang kononnya, alah Kelantan ni tak boleh, dia orang ni tok-tok, kalau kepas lah sampai kiamat. Ini merupakan satu perkara yang berlawanan dengan apa yang Allah SWT sarankan. Kamu, kalau kamu nak berubah, ubahlah sedikit, usahalah, lakukanlah sesuatu. Ini yang jadi masalahnya. Jadi, aku nak menyarankan disebabkan salah satu daripada medium yang sangat berkesan dalam dekad ini iaitu TikTok dan social media, selain daripada kempen di ground, aku yakin dan percaya kalau kita letakkan figura seperti Mah Hussein yang mana memang semua orang dah kenal, terutamanya di social media, why not? Sebab daripada mencalonkan Mah Hussein ni dapat menaikkan semangat dan juga membuka mata, terutamanya anak-anak muda yang kononnya disponsor oleh PAS ni dengan hajat mereka akan undi PAS, akhirnya akan berubah fikiran, lebih baik kita undi Mah Hussein ataupun sokong Mah Hussein ataupun parti yang didokong oleh Mah Hussein. Sekurang-kurangnya kita ada satu suara yang mana rapat dengan kita, faham kita dan dengar apa yang kita nak perubahan ini. Dan aku yakin dan percaya sebab Mah Hussein ni otak dia bijak, bergeliga, kreatif. Seorang yang memang aku rasa macam Hang Nadim ataupun yang Singapura dalam ketua. Maknanya orang yang berijak begini, kenapalah kerajaan
PAS itu Ya, tidak lebih penting lagi dia melambat, berani. mendekati Abang dan memberi peluang. Jadi Yani, aku akhiri ucapan aku, tolonglah kita sama-sama angkat si Mahusin ni untuk dicalonkan PRN Kelantan kali ini. Terima kasih. Ya, betul. Dia kena orang yang orang kenal lah, rakyat kenal kan. Dan nampak kewibawaan dia tu, barulah kita boleh jual nama dia. Macam tu. Okey, baik. Jubilee tak cakap lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya duduk di Kelantan, jadi saya tahu isu di Kelantan ni sebenarnya PAS ni. Boleh tu? Naik ke? Naik boleh kan? Boleh je? Boleh kat je. Dengar ke? User, apa benda tu Pak Cik Pak Cik pula dah. User 917200, alah. Ya, dengar tu? Kecek, sekejap. Saya nak tanya dia masalah apa ni. User, buka mic balik. Boleh kecek. Dengar tak? Tak apa. Silakanlah Jubilee. Saya ingat nak bagi dia cakap dulu. Okey, sila. Okey, saya duduk di Kelantan ni lama dah. Kalau kira PAS ni, kalau kira memang dah kalah ikut isu tu sebenarnya Yani. Tapi yang masalah paling besar sekali adalah calon BN tu. Yang orang kata kalau kita tengok, kalau macam di Kota Baru kan, legasi Tan Sri Fatmi yang asyik kalah daripada tanding awal, sehingga dia padan kalah juga. So ini masalah BN di Kelantan yang rakyat Kelantan dia tak ada option untuk tukar, dia swing daripada PAS ke parti yang lain. So macam abang tadi cakap, bila berlakunya grup macam Wan Mahusin datang, itu baru nampak impact UMNO di Kelantan. Setakat hari ni saya tengok UMNO di Kelantan tak bekerja, pengecut, tak berani berdepan dengan PAS isu-isu semasa dan tak berani nak selongkar. Benda ni saya rasa dah lama dah. Patutnya UMNO ni sebelum Wan Mahusin lagi keluar, patutnya UMNO ni dah ada isu yang kuat. Selama 33 tahun dia dah patutnya boleh guling dah PAS ni. Macam mana Najib digulingkan dengan fitnah ataupun dengan isu-isu yang serangan kiri kanan atas bawah. Tapi kalau kita tengok UMNO di Kelantan ni tak bekerja. Dia punya politik berbeza dengan PAS. PAS dia menanamkan sifat dia tak yang kuat sebab dia kaum B sana tak kuat. UMNO. Ya. Tak juga. Dia macam kalau UMNO di Kelantan ni duduk satu meja, dia bincang sama-sama dia buat keputusan. Dia tak pergi ke ground. Dia macam okey, kita menang hari ni. Setakat hari itu je. Macam kita kata hari ni saya tengok di Kelantan UMNO nak rampas balik PAS sebenarnya susah. Sebab tak ada, UMNO sendiri tak main peranan untuk rampas sebenarnya. Setakat Wan Mahusin seorang saya rasa tak mampu kot. Sebab yang penentu Kelantan ni adalah golongan 18 tahun dan juga golongan yang daripada pekerja luar yang balikkan Kelantan. Yang memang betul-betul totok yang balik semata-mata untuk pangkah PAS. Ini masalah yang UMNO tak tackle. Yang 18 pun dia tak tackle. Macam mana patutnya dia ada satu misi untuk geng-geng 18 ni